Kita bermalam insya-Allah. Daripada tuan-tuan dan puan-puan, kita silakan rapat lagi dengan rumah bapak kita ni supaya kita boleh sama-sama melihat orang ramai yang ingin mendengar isu-isu terkini yang akan dibentangkan pada malam ni. Kita silakan rapat lagi insya-Allah. Betul-betul kalau kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Yaakob bin Abu Usman selaku Seusaha Badan Perhubungan PAS Negeri Perlis mengangkat bakal calon Don Kayang, insya-Allah. Seterusnya Yang Berhormat Saudara Rusli bin Izan selaku Adun Simpang 4 merangkap Yang Ketua PAS Kawasan Aram. Seterusnya kawan yang ketiga penceramah kita bermalam ini insya-Allah Ustaz Muhammad bin Ibrahim yang sekarang ini dalam perjalanan belum habis saja kuliah di Berseri, di Berseri sekolah rendah Taqwa. InsyaAllah akan datang sebentar lagi. Dan seterusnya tuan rumah pada malam ini yang membenarkan dan mengusahakan program kita di Kampung Baru Tok Pining ini, iaitu Tuan Haji Ismail bin Kasim. Seterusnya terima kasih juga kepada JKK Kampung Baru Tok Pining ini yang memberikan kerjasama yang baik pada malam ini untuk kita memberikan ceramah isu-isu semasa. Dan seterusnya yang dihormati lagi dikasihi Allah, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dimuliakan. Alhamdulillah, pada malam penuh keberkatan tuan-tuan, kita bersama lagi dalam siri ceramah yang seterusnya. Baru lepas kita buat di Kota Panggau, di rumah Tok Mat kita. Alhamdulillah, malam ni kita bersambung lagi. InsyaAllah tiap bulan kita akan buat ceramah sebegini. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita menerangkan kepada rakyat, untuk menerangkan kepada masyarakat tentang apa yang berlaku dalam Malaysia sebenarnya. Malaysia ini umum tuan-tuan, jadi Perlis ni khususnya tuan-tuan, untuk kita faham dan mengenal bahawasanya banyak perkara-perkara tersirat yang sebenarnya tersembunyi dan tidak ditimbulkan, yang melihatkan bahawasanya kerajaan yang ada sekarang ini bijak memerintah. Kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang cukup hebat, berhemat dalam berbelanja, sehingga berhutang hampir setengah trilion, bukan setengah bilion tuan-tuan, setengah trilion berhutang demi menguruskan negara. Kerajaan hari ini yang mewawarkan mereka adalah Kerajaan Satu Malaysia. Tuan-tuan hati Allah SWT sekalian, pada malam ini insya-Allah ceramah yang hadir pada malam ini akan memberikan hujah-hujah dan memberikan kenyataan-kenyataan serta berkenaan isu yang terkini, yang semasa untuk kita tuan-tuan ambil manfaat dan kita sampaikan kepada masyarakat yang paling pentingnya. Dan tuan-tuan pada malam ini juga insya-Allah kita akan hidangkan ke tuan-tuan, sajikan dengan video-video yang akan kita selingkan insya-Allah, selingan-selingan yang ada insya-Allah, untuk kita tayangkan kepada tuan-tuan serutan-serutan video tentang apa yang berlaku sebenarnya tentang isu semasa peringkat nasional yang sebenarnya kita di peringkat kampung kadang-kadang kita tak tahu. Ya dah tak dengar minyak nak naik. Betul ke tak ni kan ceritakan lagi ni. Lepas ni tak tahu pula lepas raya ni nak raya ni minyak nak naik. Lagi apa? Barang pun barang nak naik lah. Baru nak raya, belum pilihan raya. Nak raya tu pun sebulan lagi, sebulan lebih lagi dah ada lah timbul kedengaran insya-Allah tuan-tuan. Jadi tanpa mendengarkan masa insya-Allah, kita ada 3 pusingan malam ni. Pusingan pertama Al-Fadhil Ustaz Yaakob bin Abu Usman, pusingan kedua insya-Allah Yang Muhammad Rusli Izan, dan yang ketiga diakhirkan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ibrahim, Ustaz Ibrahim Muhammad insya-Allah. Jadi tuan-tuan hati Allah sudah sekalian, tanpa mendengarkan masa, saya dengan segala sesuatu kita yang bersilakan Al-Fadhil Ustaz Yaakob bin Abu Usman untuk memberikan hidangan kepada kita isu-isu panas yang terkini yang disampaikan daripada fail rahsia maklumat sulit Kementerian Dalam Negeri. Silakan Al-Fadhil Ustaz Yaakob bin Abu Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Saudara pengacara majlis yang berhormat Saudara Rusli bin Izan, Ahli Dewan Undangan Negeri Simpang 4, Bagai Timbalan Persujaya PAS Negeri Perlis, Fadil Ustaz Muhammad Ibrahim, pada pemuda PAS Gombak Selangor, tuan rumah seksi keluarga, pimpinan-pimpinan masyarakat, pimpinan-pimpinan PAS di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada malam ini sekali lagi kita dapat berhimpun di perkarangan rumah di Kampung Baru Tok Kuning ini adalah semata-mata untuk kita menyampaikan penerangan isu-isu semasa dan juga tawaran-tawaran parti Pakatan Rakyat kepada masyarakat dan rakyat sekalian. Sekali lagi saya memohon kemaafan kepada penduduk-penduduk di sekitar, karena mungkin pada malam ini kita mengambil sedikit masa rehat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan apa yang kita harapkan, mudah-mudahan kita dapat untuk memberi sedikit ruang waktu masa ini untuk sama-sama kita mendengar berbagai maklumat dan penerangan yang akan disampaikan. Karena kita tidak ada kesempatan dan kita tidak ada ruang untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat. Karena demokrasi dalam negara kita ini sangat berbeza dengan di tempat lain. Walaupun disebut demokrasi, tetapi ada parti-parti politik yang berdaftar dengan pejabat pendaftaran masih lagi tidak diberi ruang yang secukupnya untuk parti-parti daripada Pakatan Rakyat, parti-parti pembangkang untuk menyampaikan, menerangkan, menjelaskan melalui media massa, televisyen dan sebagainya. Sedangkan UMNO Barisan Nasional setiap hari, setiap saat mereka boleh menggunakan media massa kepunyaan kerajaan Malaysia. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kerajaan Malaysia dengan BN dia berbeza. Kerajaan Malaysia lambang dia singa. Kerajaan Malaysia lambang dia tu lambang singa, itu kerajaan Malaysia. Barisan Nasional lambang dia kaki. Itu dia berbeza. Sebab itu UMNO Barisan Nasional dan pemimpin mereka menyalahgunakan hak kerajaan kepada keuntungan parti mereka semata-mata. Dan itulah daripada sejak merdeka dulu sampai kepada hari ini, parti-parti politik daripada Pakatan Pembangkang tidak diberi masa dan ruang yang secukupnya untuk memberi penjelasan kepada rakyat. Kalau sekiranya kita diberi ruang, kita diberi waktu, kita diberi masa secukupnya dan juga ruang yang secukupnya melalui media massa yang seimbang sebagaimana yang diberikan, yang digunakan oleh UMNO dan Barisan Nasional, sudah barang tentu kita tak akan berada sebagai pada malam ini. Tapi kita tidak ada yang itu yang menyebabkan rakyat tidak dapat mengetahui apa sebenarnya tawaran yang boleh diberikan, yang akan diberikan oleh Pakatan Rakyat sebagai parti dan pakatan yang menjadi pilihan rakyat pada masa ini. Dan kadang-kadang ada banyak perkara yang telah dipergunakan, diperalatkan oleh UMNO dan Barisan Nasional melalui jentera kerajaan dengan pelbagai fitnah yang dilontarkan kepada Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Pembangkang. Tapi tidak ada jawapan
yang boleh didengari oleh rakyat secara keseluruhannya. Hanya sekadar ini saja. 4,500 orang, 45,000 orang, 45,000 orang, gitu saja. Tapi UMNO Barisan Nasional memfitnah Pakatan Pembangkang dengan hanya seminit boleh didengari oleh puluhan juta rakyat. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dihormati sekalian, kesempatan pada malam ini saya cuma nak mengulas beberapa perkara yang merupakan suatu peristiwa, suatu kejajahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional melalui jentera kerajaan, melalui Kementerian Dalam Negeri, memperalatkan polis dan sebagainya untuk memfitnah Pakatan Rakyat ataupun parti komponen dalam Pakatan Rakyat. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, pada 13 hari bulan 6 2012 yang lalu, bertempat di komplek Kementerian Dalam Negeri dekat kita ni, Seriak. Komplek Kementerian Dalam Negeri adalah kepunyaan kerajaan Malaysia yang berlambangkan singa itu. Dipergunakan oleh UMNO Barisan Nasional untuk memfitnah Pakatan Rakyat, parti dalam Pakatan Rakyat, iaitu DAP dan juga parti-parti yang lain. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, antara yang disebut di bawah penceramahnya iaitu Muhammad Razali bin Abdul Rahman, merupakan bekas ahli DAP dan juga bekas pegawai khas ahli Parlimen Jelutong Jeff Oi Chuan Aung, yang merupakan sebelum ini Muhammad Razali ini pernah berkursus di luar negara yang dikursuskan oleh pegawai-pegawai Yahudi selama 3 bulan. Bagaimana untuk mengatur strategi dan bagaimana untuk mempengaruhi strategi-strategi dan sebagainya. Ini adalah orang yang dibawa oleh UMNO Barisan Nasional melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan fitnah-fitnah. Dan apabila dihimpunkan, antara orang yang terlibat adalah Tok Imam, antara juga yang terlibat JKK, dan juga beberapa kalangan pemimpin masyarakat dan pejabat-pejabat awam yang lain. Dan antara beberapa tuduhan yang dikemukakan, difitnahkan, yang berhubung dengan dasar dan perlembagaan negara, seolah-olah menggambarkan bahawa kalau pilihan raya umum yang akan datang ini Pakatan Rakyat mampu untuk menerajui negara, maka negara ini akan dirosakkan oleh Pakatan Rakyat melalui DAP. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, nak kata dekat PAS tak boleh dah. 50 tahun, 60 tahun lebih, pelbagai fitnah yang telah disebutkan, difitnahkan kepada PAS, satu demi satu hari ini makan diri. Menggunakan PKR, pemimpin PKR yang duduk dalam PKR, dibeli, lompat masuk dalam UMNO Barisan Nasional, digunakan mereka itu untuk tahmah kembali PKR. Hari ini pun sudah terjawab apa yang ditahmahkan. Sekarang mereka hanya ada lagi satu senjata, iaitu senjata perkauman. Senjata perkauman ini boleh digunakan bila-bila masa untuk memastikan rakyat berbilang kaum, berbilang bangsa dalam negara kita ini akan hidup dalam keadaan kegelisahan. Sebab itu diambil DAP ini untuk dijadikan sampel untuk memastikan bahawa rakyat akan bertelagak. Pelbagai tuduhan yang dikemukakan, kalau PRU yang ke-13 ini Pakatan UMNO BN kalah, maka Pakatan Rakyat akan merajui negara, dan ketika itu Perdana Menterinya adalah China. Saya rasa tak mengaji matematik. Kursi dalam parlimen ini ada 222 kursi. DAP bertanding 60 kursi.
PAS akan bertanding 80 hingga 90 kursi. Baki daripada itu PKA dan ada komponen yang lain di Sabah Sarawak yang akan bertanding. Sekalipun kalau sekiranya DAP menang 60 kursi itu, masih lagi belum melayakkan dia untuk menjadi menerajui negara. Pasal kursi kita ada 222 kursi parlimen. Macam mana 60/222 boleh jadi menteri? Inilah bila buat PPSMI, mengaji matematik dalam bahasa Inggeris, jadi bodoh barang habis. Tak arti kira. Inilah dimainkan di kampung-kampung. Hatta di kalangan Tok Imam, di kalangan JKK, pemimpin-pemimpin masyarakat mainkan isu ni. Macam mana PAS ni dah mula longgak, berkawan dengan Cina, berkawan dengan DAP. Salah tak mana tuan-tuan berkawan dengan Cina DAP? UMNO Barisan Nasional duk berkapuk berpeluk dengan MCA, MIC dah lama. Apa yang mereka dapat? Tuan-tuan, kita berkawan dengan DAP, kita mengadakan tahluk siasi dengan DAP, dengan PKA, dengan sebagainya. Dalam tempoh tak sampai 5 tahun. Mereka boleh menghormati prinsip dan perjuangan kita. Pada pada awalnya kita tengok, kita pernah dengar dan kita pernah diberitakan bahawa kapal Seng akan menghalang pelaksanaan hukum hudud dan sebagainya. Dan pernah kapal Seng sebut langkah mayat dia dulu. Itu ucapan sebelum daripada itu. Dalam Konvensyen Pakatan Rakyat yang kedua, kapal Seng bila diajukan semula berkaitan dengan persoalan hukum hudud, berkaitan dengan syariah dan sebagainya, dia kata boleh kita berbincang. Itu dulu saya tidak faham. Itu cerita lama, tidak faham. Sebab UMNO, Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin mereka melalui media massa memainkan berkaitan dengan hudud. Tuan-tuan, hari ini wakil rakyat UMNO, pemimpin UMNO kata baik kita buat hudud. Baru 2-3 hari yang lawan hudud, hari ini yang lawan hudud pula. Mempermain hudud berbagai-bagai. Apa nanti potong tangan orang, tak boleh bekerja. Nanti masyarakat Islam jadi mundur kerana dipotong tangan. Baru tidak berapa tahun ini UMNO, pemimpin UMNO mempermainkan hukum hudud. Hari ini dia jadi gagah, dia jadi gah untuk melaksanakan hukum hudud. Dan adalah 2-3 jenis lagi orang-orang yang tertentu. Dia kata PAS kena gabung balik dengan UMNO. UMNO dah mau hudud. Buat dulu. Kerajaan Pakatan Rakyat, kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu telah tunjukkan dia punya bukti dengan meluluskan indikmen jenayah syariah. Kedua-dua negeri kita lulus. Di Kelantan kita cuba nak buat, ada saja ungkutan. Di Terengganu kita dah cuba buat. Kerajaan pusat telah menghalang pelaksanaan itu dengan tidak memberi kerjasama. Tak bagi guna penjara, tak bagi guna polis dia, suruh buat polis lain, suruh buat penjara lain. Hari ini dia dah mula belagak. Dia kata, "Mai, kami nak buat hudud. Hudud kami bukan macam hudud PAS. Hudud PAS ni untuk orang Islam saja. Hudud kami ni hal kepada orang bukan Islam berkenaan juga." Lagi bodoh. Tuhan tunjuk satu persatu. Dan di bawah penceramah ini disebutkan beberapa perkara. Antaranya tuan-tuan, penceramah ini sebut 10 tahun lagi agama resmi negara kita agama Kristian. Apabila Pakatan Rakyat dapat perintah, hak ubah ni perlembagaan ni, hak ubah dia punya dasar-dasar negara selama ni adalah UMNO Barisan Nasional. Ubah dasar pendidikan negara UMNO Barisan Nasional. Pelbagai penentangan daripada parti-parti politik, penentangan daripada pendidikan, daripada profesor-profesor bahagian pendidikan, penentangan daripada kumpulan-kumpulan cendekiawan.
Jangan dilakukan, jangan buat, jangan ubah dasar pendidikan kepada PPSMI. Tak dengar sikit pun. Dia laksanakan PPSMI. Mengaji matematik sains dalam bahasa Inggeris. Tahun pertama dilaksanakan. Keluar keputusan Rizal Faisal. Dapat peningkatan yang cukup hebat. Syarahlah seluruh pemimpin. Dia kata tengok pembangkang, tak setuju, selalu nak membangkang perkara baik yang dibuat oleh kerajaan. Tengok hari ini rakyat boleh menguasai peperiksaan, keputusannya tinggi. Kita cek tengok, hadap biasa lulus 40, turun 35 lulus dah. Turun dah 35 lulus dah. Tuan-tuan, apabila kita letak 40% tu markah lulus, bila dasar PPSMI buat turun 35 markah lulus, tu bukan semakin cerdik, semakin tak cerdik. Mai tahun kedua macam tu juga, akhirnya dah orang mula tahu. Penentangan demi penentangan dibuat. Akhirnya tarik balik PPSMI. Bila tarik balik PPSMI, dikemukakan bajet ataupun perbelanjaan melaksanakan PPSMI itu puluhan bilion. Puluhan bilion. Dengan latih gurunya, dengan buat silibus barunya, dengan cetak buku teknya, dengan ajak cikgu, dengan latih budak, dengan macam-macam buat. Puluhan bilion yang kerajaan terpaksa menanggung rugi. Buat pula yang baru. Tiba-tiba mai sini dia kata 10 tahun lagi agama resmi negara ni akan bertukar jadi Kristian. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, yang pertama. Yang kedua, tuduhan yang dikemukakan, yang disebutkan kepada dalam taklimat rahsia itu berkaitan dengan perkauman. Berkaitan perkauman. Fah menang sekalipun dia sudah diperkudakan oleh DAP. Tu cakap kat orang Melayu. Pi cakap pula dekat China. Dia kata lagu lain pula, DAP pula diperkudakan oleh Fah. Terbalik. Padahal tuan-tuan, saya nak sebutkan antara yang kita boleh berbangga, selama tak sampai 5 tahun DAP, pemimpin DAP berkawan dengan kita. Mereka banyak memahami perjuangan Islam. Mereka banyak memahami berkaitan dengan Islam. Mereka banyak memahami pantalangan Islam. Pemimpin besar DAP yang muda-muda sanggup duduk 1,5 jam bertimpuh dengar kuliah Tok Guru Aziz. Ada pemimpin UMNO buat itu? Bukan takat nak duduk timpuh tuan-tuan. Pergi masjid pun tak mau. Pergi masjid dengar kuliah pun tak mau. Apatah lagi nak makmurkan dengan majlis ilmu macam tu. Tapi mereka ini boleh duduk bertimpuh depan Tok Guru Aziz Menteri Besar Kelantan dengar kuliah hari Jumaat. Dan mereka memahami apa isi perjuangan, apa pantalangan dalam Islam, apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Lebih faham daripada pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Kemudian siri ceramah yang kedua, orang yang kedua. Hak tadi hak pertama, bekas ahli DAP Pulau Pinang. Hak kedua ni lagi teruk. Superintendent Zahri bin Osman, Polis Pulau Pinang. Tuan-tuan balik cek ni, Superintendent Zahri bin Osman ni, apa jawatan dia di Pulau Pinang?
antara yang disebut dalam taklimat itu, dia kata peristiwa perhimpunan bersih itu adalah bukti bahawa Pakatan Rakyat, PAS, DAP, Keadilan dan juga parti-parti komponennya sudah hilang kepercayaan kepada agensi kerajaan, polis dan juga badan bebas SPR. Memang kita hilang kepercayaan. Tak payah bicara, tak payah bagi taklimat. Kita nak sebut pada malam ini, kita Pakatan Rakyat hilang kepercayaan kepada agensi kerajaan selagi mana mereka tidak boleh untuk membaik pulih keadaan. Selagi mana SPR tidak baik pulih apa yang kita tuntut. Puluhan ribu pendatang tanpa izin yang diberi IC dan boleh mendaftar sebagai pemilih. Kita hilang kepercayaan kepada agensi ini. Selagi mana mereka belum melaksanakan pembaharuan. Tidak cukup kita tuntut 8, baru buat 1, buh cat di jari. Belum lagi bersihkan daftar pemilih. Undi pos, undi awal yang meragukan. Dan masih banyak lagi media massa, akses media yang tidak diberikan kepada parti lawan mereka. Kempen yang terlalu singkat, ruang yang terlalu sempit kepada parti pembangkang. Sebaliknya, ruang yang seluas-luasnya ada pada UMNO Barisan Nasional melalui media massa penggunaan kerajaan. Ini tuntutan kita. Selagi mana tidak boleh membuat pembaharuan, selagi itu kita nyatakan bahawa kita hilang kepercayaan. Dia kata masuk pilihan raya kalau dia hilang, kita tak akan biarkan menang secara percuma dan negara akan tergadai. Bukan seorang, bukan dua, puluhan ribu orang pendatang asing yang diberi IC untuk mendaftar sebagai pemilih. Gadai negara. Rakyat tempatan kita pun tak habis lagi daftar. SBR keluarkan baru ni berapa juta lagi tak habis daftar lagi. Pasal apa tak konsep daftarkan rakyat tempatan? Pasal apa dibagi IC kepada pendatang asing untuk mendaftar sebagai pemilih? Ini yang didedahkan oleh Superintendent Zahari bin Osman, polis, berkaitan dengan bersih. Yang kedua, saya nak ambil yang besar-besar yang disebutkan oleh pegawai polis ni juga. Dia kata kalau selepas Pakatan Rakyat Tawan Putrajaya, DAP akan pastikan lantikan yang di-Pertuan Agong adalah yang terakhir, iaitu Sultan Kedah. Mudah. Dia ingat apa nama mesyuarat pinggang mangkuk. Ini dasar negara. Bukan DAP saja yang perintah. Diperintah oleh semua parti-parti daripada Pakatan Rakyat. Yang duk lawan raja ni tuan-tuan, sejarah lawan raja ni pemimpin UMNO. Takkan kita lupa di Kelantan dah ada raja Kelantan, Pitabai raja baru bawa pokok Jambuih. Diboleh sepak. Siapa yang sepak pelanggan raja? No. Tuan-tuan, dia ada sejarah. Yang duk lawan raja, yang nak buang raja adalah pemimpin UMNO. Yang buang kuasa imuniti raja-raja ini adalah Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dulu. Bukan DAP. Yang buang kuasa raja itu adalah pemimpin UMNO Barisan Nasional Mahathir Mohamad. Batu saya nak orang kampung fikir, tengok, selak, belik sejarah. Faham ni?
Sekarang mereka nak tutup segala penyelewengan. Tak ada dah, habis dah penyelewengan ni, habis, out dah. Terbongkar satu. Fikir tengok tuan-tuan, seorang menteri mengorak, lepas tu boleh bagi kat mereka dia 1 juta lebih duit. Baru mengorak tuan-tuan. Bagi dah 1 juta lebih, 1.200.000. Sedangkan saya nak sebut angka itu sepanjang Tok Guru Ni Aziz menjadi menteri besar. Dia ada elan kerajaan. Dia tak ambil elan kerajaan itu, elan kerajaan setahun 2 kali. Raya puasa dan raya haji. Dia tak ambil elan duduk rumah. Ni, rumah kerajaan dia tak duduk. Dia duduk rumah dia. Dia tak ambil elan itu. Selama 23 tahun berjumlah 1.100.000 dia tak ambil. Dia pulangkan balik dalam tabung kerajaan negeri. Hak ni baru naik jadi menteri, baru mengorak, boleh bagi kepada mereka dia 1.200.000. Jauh beza tuan-tuan. Tu hak baru seorang. Hak seorang terbongkar tu. Tu pun pasal mereka dia tu tuduh kata driver Syafiq Hamzah ni makan duit. Kawan bawa keluar balik dia punya kira-kira, hang bagi Syafiq Hamzah bagi berapa duit. Aku bagi kat hang tak ada sekian, jumlah 1.200.000. Tanya perempuan ni mereka dia terima 1.200.000. Dia kata tak, banyak lagi benda tu bagi. Oh, lagi zakat dah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Kemudian yang seterusnya, kalaulah Pakatan Rakyat akan perintah, sudah pasti Malaysia akan jadi pengkalan tentera Yahudi Israel. Akan dibuka di Port Dickson dan akan buka kedutaan Israel di negara ini. Lagi teruk, law ni UMNO Barisan Nasional duk perintah, di bangunan UMNO di Kuala Lumpur ada satu bendera Yahudi Israel. Kita tengok. Kalau saja-saja nak buh mana boleh. Mesti kena ada hubung kait. Sejarah juga tunjuk kat kita. Jangan kita lupa timbalan Presiden PAS Tuan Haji Muhammad Sabu dengan Yang Berhormat Naib Presiden PAS Tuan Haji Mahfuz Omar dimasukkan dalam penjara kerana menentang Israel. Menentang pasukan kriket Israel masuk ke Malaysia. Lawan tentang hak tu dibicarakan dan mereka dia salahkan dan dimasukkan dalam penjara. Tiba-tiba Melo ni, kalau Pakatan Rakyat menang, dia akan tubuh kedutaan Israel. Pening kita. Tuan-tuan tahu, dia dalam pepatah Arab, dia sebut darabani wa baka. Dia pukul aku, dia menangis. Syatamani wa shtaka. Dia maki aku, dia pergi habaq kata ni, dia orang maki aku. Itu perangai UMNO. Dia bantai kita muak, dia tercontoh kat orang. Dia kata dia kena pukul. Kan bersih baru ni. Dia kata bersih baru ni ganas. Tunjuklah orang ni surah, orang ni buat ni kali kereta kali apa semua. Kita buat keluar pula 1000 gambar. Dia berkata hak ni tak tunjuk dalam televisyen. Memanglah. Nak tunjuk pada televisyen tu sudah diguna pakai jadi peralat oleh UMNO Barisan Nasional. Sampai hari ini polis dan juga pasukan siasatan tidak buat keluar pun dia punya keputusan berkaitan dengan bersih 3 dan bersih 2. Sampai hari ini. Dulu dia kata nak ambil masa takat sebulan nak siasat. Hari ini berapa bulan lah. Apabila kita keluar gambar ribu-ribu lagi. Tolong siasat ni sama. Betul tak ni? Hak polis sepak orang. Hak polis terajar orang. Hak polis terajar polis.
tangguh sampai hari ini. Tak ada lagi. Hak yang ketua siasatan tu pun jadi bengok lah nak buat macam mana. Inilah ciri pembohongan yang telah dilakukan oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional. Dia nak bohong rakyat, rakyat tak percaya, dia ambil guna penjawat awam untuk membohongi rakyat. Oleh sebab itu, mana-mana penjawat awam jangan terlibat untuk membohongi rakyat. Kerana masa ini, PRU yang ke-13 ini adalah masa untuk Pakatan Rakyat menerajui negara. Bekerjalah secara profesional. Petugas polis, tugas polis, imigrationnya, BPA, apa nama, Badan Pencegah Rasuah, Badan Pencegah Rasuahnya, SPRM. Tugaslah macam biasa. Kita tak ganggu. Tapi jangan jadi alat kepada pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Nanti akan dibenci oleh rakyat. Bila rakyat sudah benci, habis. Polis lalu saja, rakyat bu. Polis lalu saja, rakyat bu. Polis pencen masuk dalam kampung, orang buat tak tahu kan? Buat tak mau. Mati orang buat tak tahu. Jangan sampai rakyat benci penjawat awam. Akibat kerana mereka telah pun diperalatkan, rela diperalatkan oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya rasa sekadar itu untuk pada malam ni. Saya memang tunggu lama dokumen ini. Tanya banyak orang, tak mau keluar, tak mau bagi. Hari ini kita dapat. Baik itu, kita nak sebut, berhentilah bohong rakyat. Berhentilah menggunakan kemudahan-kemudahan kepunyaan kerajaan. Jangan jadikan pejabat-pejabat awam sebagai alat ataupun menjadi baro kepada pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Berhentilah, cukuplah. Kerana rakyat sudah tahu dan media massa yang ada sekarang ini sudah banyak boleh diakses oleh rakyat. Pembohongan-pembohongan itu pasti akan terbongkar. InsyaAllah, tuan-tuan yang dihormati sekalian, marilah kita teruskan istiqamah dan sokongan kita kepada Pakatan Rakyat, dan kita sungguh kepada rakan-rakan kita, pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Mari kita duduk atau mari kita berada masuk di sebelah Pakatan Rakyat. Kerana dah banyak tamrin rapor babak dah masuk di sebelah Pakatan Rakyat. Bekas Setiausaha Dewan Undangan Negeri Perak sudah pun masuk Pakatan Rakyat. Yang dulu dia antara orang yang telah bersekongkol dengan UMNO Perak untuk menjatuhkan Pakatan Rakyat, Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Perak. Begitu juga yang berada di Kelantan, beberapa pemimpin yang berada di Kelantan sudah menyertai. Dan hari ini berduyun-duyun. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Insyaallah kita alu-alukan penyertaan di kalangan rakyat, pemimpin masyarakat, pemimpin parti-parti lawan kita, supaya ramai-ramai kita menyertai. Biarkan kalangan pemimpin yang ego, yang tamak itu untuk membohongi rakyat. Kita pasti akan serahkan kepada rakyat, untuk rakyat akan beri kerja, rakyat akan ajar mereka insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita akan dapat banyak maklumat pada malam ini, dan saya alu-alukan kedatangan Yang Berhormat Prof. Rusdi Izan, kedatangan Yang Fadil Ustaz Muhammad Ibrahim untuk sama-sama dalam majlis penerangan kita pada malam ini. Dan jangan lupa kepada penyokong-penyokong Pakatan Rakyat yang sudah menjangkau umur 21 tahun, yang belum lagi mendaftar sebagai pemilih, sila berbuat sepatnya. Mungkin pilihan raya kita ini, kalau tidak pun berlaku dalam masa terdekat, akan berlaku pada bulan 11, bulan 12, dan dia tidak lebih daripada bulan 3 2013. Dia kena serah. Kalau tak buat juga, mungkin selepas itu dia akan panggil semua, dia akan bagi, dah ambil lah. Saya dapat pilihan raya, pakai ambil gitu je.
Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, terima kasih kepada semua. Mohon kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.